Saudara, ini cerita yang heboh pula dah. Heboh bahawa semalam Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin telah pun menjelaskan bahawa katanya tadi pun saya dengar juga saudara, ada pengamal media yang berada luar negara, dia memberi penjelasan tentang berhubung dengan akaun 300 juta yang dibekukan dan sebagainya. Saudara, tapi saya melihat laporan yang ditulis oleh Berita Harian, nampaknya ada percanggahan. Kerana Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin mengatakan beliau hadir ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah hanya untuk memberi penjelasan berhubung siasatan. Tetapi dia tak katakan bahawa dia adalah suspek ataupun orang yang disyaki terlibat dalam apa yang sedang disiasat oleh pihak SPRM. Jadi bagaimanapun hari ini menurut laporan daripada Berita Harian, ini pun satu hal, ada percanggahan apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengesahkan mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah antara suspek ataupun orang yang disyaki yang disiasat bagi projek Jana Wibawa. Kerana menurut sumber SPRM berkata, ini laporan daripada Berita Harian saya, dalam siasatan SPRM, Tan Sri Muhyiddin adalah suspek siasatan ketika beliau dipanggil untuk memberi keterangan di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Menurut sumber, selaku suspek, tak sepatutnya lah Tan Sri memberi alasan yang berunsur spekulasi, kerana perkara itu boleh mengganggu siasatan SPRM. Kita pun tak faham kenapa Tan Sri boleh membuat kenyataan-kenyataan, sepatutnya diamlah dulu. Biarlah apa-apa pun dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Jadi kerana ketika ini siasatan juga sedang dijalankan terhadap beberapa individu saya, termasuk mantan Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul. Malahan menurut SPRM, Tengku Zafrul juga akan dipanggil untuk memberi keterangan dalam masa terdekat. Sebab semalam bila Tan Sri Muhyiddin maklumkan, SPRM memanggil beliau untuk memberi kenyataan, bukan sebagai suspek dalam projek Jana Wibawa. Jadi katanya dia memberikan kerjasama yang baik ketika memberi kenyataan, dan SPRM juga menjalankan tugas mereka dengan baik. Begitupun beliau menegaskan pasukan peguamnya sedang meneliti tindakan undang-undang terhadap beberapa tuduhan yang dilemparkan terhadapnya. Soal itu pulanglah pada Tan Sri. Cuma bila saya dengar kenyataan bagaimana juga ini catatan saudara Tun Carlos dalam media sosial yang menyebut bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah mengesahkan Tan Sri Muhyiddin adalah suspek bagi siasatan dalam projek Jana Wibawa. Ini dapatan saya daripada kenyataan Tun Carlos yang dipetik daripada beberapa media masa saudara. Jadi sumber terdekat katanya bekas Perdana Menteri adalah suspek siasatan ketika beliau dipanggil memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Malah sumber turut memaklumkan akan memanggil bekas Menteri Kewangan Tengku Zafrul untuk siasatan. Jadi Tengku Zafrul telah pun menyatakan bahawa beliau sedia untuk hadir ke SPRM dalam sesi siasatan dan sebagainya saudara. Jadi dalam perkembangan yang lain, saya dipahamkan bahawa media Asro Awani katanya sedang mendapatkan komen daripada Ketua Pesisaya SPRM Tan Sri Azam Baki bagi mengesahkan mengenai perkara tersebut. Saudara, itu keadaannya. Dan dalam waktu yang sama, ini satu hal lagi. Tiba-tiba Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia, PKMM, muncul dengan kenyataan bahawa mereka bersedia untuk membantu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dalam siasatan berkait program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa ataupun Jana Wibawa. Jadi menurut Presidennya Datuk Seri Muhammad Fazil Hassan, katanya setakat ini persoalan itu tidak dipanggil atau dihubungi oleh SPRM mengenai projek Jana Wibawa kerana ia melibatkan kontraktor. Jadi beliau menyatakan tiada ahli PKM terbabit dalam projek itu. Namun pihaknya bersedia untuk memberi kerjasama membantu siasatan berkenaan. Beliau mengesahkan persatuan memang sedia maklum mengenai adanya projek Jana Wibawa. Malah pernah membangkitkan isu itu kepada mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan komitmennya untuk menyiasat. Ini disebabkan projek Jana Wibawa diberikan secara tender runding terus dan tender terpilih
di mana ia diberikan kepada kontraktor mesra pada parti tertentu. Itu demikian dakwaan pada pengurusi Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia. Jadi mengulas lanjut, Saudara Muhammad Fadil, dia mendakwa pemberian projek secara rundingan terus dan tender terpilih itu adalah rahsia terbuka yang diketahui oleh kontraktor Melayu dan Bumiputera. Jadi beliau mendakwa perkara yang menjadi pertikaian persatuan itu ialah projek diberikan kepada syarikat yang mesra dengan parti-parti tertentu, walaupun mereka tiada pengalaman dan kepakaran. Saya nampak sekarang ni bila persatuan kontraktor pula sudah menafikan bahawa tentang wibawanya mana-mana syarikat yang terpilih. Jadi menurut beliau, menurut Saudara Muhammad Fadil, dia kata kita bukan cemburu dengan mereka yang mendapat projek jana wibawa, namun penganugerahan projek perlulah adil dari segi pemilihan berdasarkan kemampuan, pengalaman serta profesionalisme, dan bukan siapa yang baik dengan Perdana Menteri atau Menteri yang menganugerahkan projek tersebut. Nampak gayanya ada seolah macam penafian yang dilakukan oleh Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia. Saya haraplah Saudara Muhammad Fadil, mungkin beliau juga akan disiasat sebahagian daripada siasatan yang akan dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Saudara, saya tak mau membabitkan lagi, banyak lagi kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan dan beberapa keterangan lagi. Bagi saya cukup sampai di situ. Kerana semalam Tan Sri Muhyiddin mengatakan beliau bukan suspek. Hari ini SPRM kata beliau adalah suspek. Ini perlu dijelaskan pada rakyat. Begitu juga apabila Tan Sri Muhyiddin mengatakan syarikat-syarikat yang dapat kontrak melalui program Jana Wibawa itu adalah syarikat-syarikat terpilih yang ada 3 bintang, 4 bintang ataupun 5 bintang, dan dia kata dia tak campur tangan. Tapi Persatuan Kontraktor Melayu sudah pun membuat kenyataan rasa tak puas hati terhadap pemilihan syarikat-syarikat. Katanya syarikat yang dapat itulah syarikat-syarikat yang mempunyai hubungan rapat dengan parti politik. Itu kata mereka. Terpulanglah pada Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk melakukan siasatan secara mendalam, saudara. Hari ini juga saya tiba-tiba tak habis-habis lah ni. Ini kita sentuh soal UMNO. Tiba-tiba hari ini saya melihat juga laporan daripada Saudara Tun Carlos, banyak juga tersiar dalam media sosial. Sebenarnya perkara ini kita dah dengar sebelum mesyuarat Majlis Tinggi lagi, tentang adanya seorang calon yang bertanding jawatan Ketua Pemuda UMNO Malaysia ini yang bakal disiasat oleh Lembaga Disiplin Parti. Jadi hari ini saya dipahamkan bahawa Lembaga Disiplin UMNO telah pun akan memanggil Datuk Arman Azhar Abu Hanifah, Ketua UMNO Bagan Subang, pada 23 Februari ini, di mana menurut sumbernya Ketua UMNO Bagan Subang itu akan diminta menjelaskan beberapa tindakannya yang disifatkan telah melanggar disiplin parti sebelum pemilihan diadakan. Tan Sri Syaril Samad dah menjelaskan, jangan kita terlibat dalam politik wang, jangan berkempen secara yang menggambarkan adanya elemen-elemen yang bertentangan dengan disiplin parti. Jadi bagaimanapun keputusan lembaga disiplin sama ada nak menggantung ke nak memecat, nanti tentulah ia akan turut meragut peluang saudara Arman untuk dalam pemilihan jawatan Ketua Pemuda pada Mac nanti. Jadi saudara Arman akan dipanggil lembaga disiplin pada 23 Februari ini, saudara. Kerana beberapa pelanggaran disiplin daripada parti, terutamanya yang melibatkan tata etika sebagai calon bertanding untuk pemilihan UMNO. Gantung atau pecat atau menyebabkan dia hilang peluang bertanding dalam sebarang jawatan UMNO, wallahu a'lam bisawab. Terpulanglah pada jawatan kuasa disiplin. Bagaimanapun sumber itu tidak memperincikan kesalahan apa yang dilakukan oleh saudara Arman. Bagaimanapun Datuk Arman mengesahkan bahawa beliau telah pun dipanggil oleh lembaga disiplin. Walau begitu, tiada rekod kenyataan daripada Arman yang menyerang parti ataupun presiden. Tak adalah rekod yang mengata yang bagaimana yang dilakukan oleh mereka yang dulu digantung ataupun dipecat. Itu kalau mereka menyerang. Tapi apa yang dapatan kita, pelanggaran berhubung etika pemilihan. Sama-samalah kita tunggu 23 bulan. Hari ini 19, lebih kurang 4 hari lagi. Mungkin waktu itu. Saya ingat besok pun saya berhasrat untuk pergi ke Pejabat UMNO nak tengok berapa ramai yang telah pun mendaftar untuk
bertanding pelbagai jawatan. Cuma yang tak sedapnya saudara, saya melihat juga masing-masing dah berbalah-balah naik jawatan sekarang ni. Jadi rebutan sekarang ni, sebagaimana yang saya terima daripada saya mendapat gambaran saudara. Saya seronok juga sebenarnya apabila di Keluang, Johor, kabarnya pelawak saudara Syirul menawarkan diri untuk bertanding jawatan ketua pemuda. Tetapi terdapat elemen-elemen negatif di bahagian tersebut. Kononnya ada serangan terhadap pimpinan bahagian. Saudara, saya tak tahulah apakah ketua pemuda itu akan bertanding ketua bahagian. Tapi saya dipahamkan bukan ketua bahagian sebagaimana yang saya nyatakan. Besar kemungkinan menjelang pemilihan parti kali ini ramai ketua-ketua bahagian yang akan dicabar oleh sama ada timbalan ataupun ketua pemuda ataupun naib. Cuma yang saya lihat macam di Keluang ni, saya dulu saya lihat bahagian UMNO bahagian Keluang ni dia bagai air yang tenang, kerana ia di bawah pimpinan Datuk Jais Sardi, mantan Esko Kerajaan Negeri Johor, mantan Wakil Rakyat. Saya melihat bahawa santunan warga UMNO di Keluang itu begitu mesra. Tapi tiba-tiba saya dengar kabarnya sudah ada pula komplot itu ini. Ini yang saya kata tak sepatutnya berlaku. Kalau orang baik macam Datuk Jais, dia mentadbir dengan baik, dengan kasih sayang, biarlah. Bukan ada sabotaj pun semasa musim pilihan raya dulu. Malahan calon-calon daripada UMNO dimenangkan oleh pimpinan beliau, walaupun beliau tidak bertanding jawatan dalam pilihan raya pilihan raya negeri itu hari. Tempat beliau ditandingi oleh ketua wanita, iaitu Datuk Azizah. Tak ada pula dia melakukan sabotaj. Tapi takkanlah kerana tiba-tiba sekarang ni nak langgar, sebab waktu pilihan raya pemilihan parlimen Keluang ditandingi oleh calon daripada MCA dan DAP. Bukan ada kena-mengena dengan UMNO pun, saudara. Jadi saya melihat bahawa seolah ada komplot. Bagaimanapun pada saudara Syirul ada orang kata sebagai proksi. Saya tak tahulah hasil mana benar tak benar proksi pihak-pihak tertentu, kerana beliau akan bertanding jawatan ketua pemuda. Dan begitu juga pemangku ketua puteri Eliana Abdul Rahim juga menawarkan diri untuk bertanding. Jadi kalau begitu nak bertanding boleh, tak ada masalah, asalkan jangan wujudkan komplot. UMNO ni dah cukup menderita dengan perbalahan yang berlaku di kalangan kita. Sebab itu bila adanya pemilihan mesti berpecah belah, saudara. Memanglah kita akan bercakap soal demi prinsip demokrasi, kita akan menyantuni dengan baik. Tapi bila ada pertandingan pecah belah, nasib baiklah jawatan presiden, timbalan presiden tak ditandingi. Kalau tidak bertambah pecah belah lah UMNO ni, saudara. Lihat macam mana di Keluang katanya ada komplot. Jawatan ketua bahagian Datuk Jais Sardi. Okey, nak lawan tak ada masalah. Tetapi jangan mewujudkan komplot, jangan mewujudkan fitnah itu dan ini, saudara. Dan saya melihat kerana di Keluang itu jawatan ketua wanita tidak dipertandingkan, alhamdulillah. Kalau Datuk Jais ni satu orang yang tidak mau melihat adanya ketentraman parti itu, tentulah kalau ada komplot-komplot, dia pun akan taja orang tu jadi ketua wanita. Tidak, dia mengizinkan biarlah Datuk Azizah selaku ahli Dewan Undang Negeri Mahkota tanding, biarlah dia pegang ketua wanita, tak ada masalah. Dan beliau sebagai ketua bahagian mau melihat ketentraman. Tapi katanya ada usaha-usaha yang mau memecah belah ke UMNO bahagian tersebut. Jadi saya tak boleh nak komen lebih, saudara, sebab saya tidak dapat menyelami apa yang berlaku di Keluang. Tapi apakah ini gambarannya di sesetengah bahagian akan tercetusnya perbalahan sama kita, saudara? Sebenarnya saya katakan, saudara, sepatutnya, saudara, kita harus melihat kegairahan dan kehangatan pemilihan UMNO. Memang seolah-olah UMNO kali ini, saudara, kalau kita tengok macam tak mungkin UMNO kalah, saudara. Sebab semua bermula-mula nak megang jawatan, tak ada masalah. Artinya mereka yakin dengan UMNO ini. Tapi apakah hanya sekadar untuk memegang jawatan? Sebab itu macam semalam saya katakan, kadang-kadang pemimpin UMNO peringkat bahagian ini wolot-wolot lah, saudara. Saya tak mengatakan akar umbi duduk perhati, dia kata dari bawah saya apa perangai di atas ni. Sebenarnya mereka ni hangatnya cuma di atas, tapi beku di bawah. Rakyat di bawah tidak disantuni. Mereka hanya berlumba-lumba nak pegang jawatan. Konon-kononnya membara lah,
bahawa UMNO ini mengamalkan disiplin, UMNO mengamalkan demokrasi. Cakap saja saudara. Tapi di peringkat kaki tu boleh katakan rebah kita saudara. Jadi pertandingan kita lihat di peringkat bahagian, kegairahan mereka untuk merebut jawatan, seperti jawatan ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, naib ketua bahagian, memang saudara amat panas. Ramai menawarkan diri. Ramai pula sudah pun menjadi sangat-sangat peramah dan mesra ahli saat ini. Tapi lepas nanti ditinggalkan. Dan kadang itu yang menyebabkan UMNO ini kadang-kadang menghadapi masalah apabila mereka yang memegang jawatan merasakan jawatan itu semata-mata untuk menjana kekayaan mereka. Saya dah bagi tahu. Kali ini UMNO bukan seperti dulu. UMNO tidak seperti dahulu, saudara. UMNO hari ini hanya berkongsi. Kita bukan dominan. Jangan ingat jawatan UMNO ini, jawatan dalam UMNO ini boleh mencorakkan segala-galanya. Yang saya khawatirkan masih ada lagi wujudnya kluster-kluster yang mahu mengadu domba. Ini kekhawatiran saya. Sebab itu saya nampak gaya. Macam contoh, saya terima kiriman daripada teman-teman yang lain. Dia kata satu ketika dulu UMNO memilih Datuk Seri Tan Sri Shahrizad untuk sebagai ketua wanita. Memang waktu dulu memanglah dia mempunyai kepimpinan yang baik. Tapi sekarang ini dalam keadaan hari ini, saat UMNO memilih jawatan ketua wanita ini diumpamakan seperti kita memilih barang-barang yang lusuh dalam tong sampah, kata tuan lantar saya. Saya sedih juga melihat benda begitu. Kalaupun Datuk Noraini ini sudah tidak relevan dan tidak berfungsi lah katakan, ataupun serta membebankan UMNO, masih banyak lagi, ada ramai lagi pimpinan yang lain. Kenapa mestinya Tan Sri Shahrizad? Saya cakap ke Ijat, sudah-sudahlah bantu. Kalau ada calon-calon yang lain, tak ada masalah. Kerana sekarang ni saudara, mereka yang berjawatan menteri apa semua ni, perlulah kita lihat kalau mereka boleh dilantik sebagai ketua wanita. Sebagai contoh, Datuk Azalina Osman. Kenapa beliau tidak diketengahkan untuk jadi ketua wanita? Kalaulah Datuk Noraini ni dah tak boleh berfungsi. Yang saya rasa tak sebegitu. Jadi kalau Kak Ijat nak bertanding, nak masuk, jadi merosakkan lagi suasana, orang memberi persepsi. Jangan lupa saudara, beberapa tahun yang dulu bagaimana kita mengalami kekalahan, apa puncanya. Itu keadaan yang saya risau. Saya tak bersetuju. Secara peribadi saya tidak bersetuju. Mungkin anda bersetuju, terpulanglah pada anda, sebab anda juga mempunyai alasan-alasan tertentu. Cuma saya merasakan bahawa isu yang melingkungi batang tubuh Tan Sri Shahrizad ini masih belum lagi reda dan masih didengungkan. Itu keadaannya. Disebut Tan Sri Shahrizad saja nak bertanding ketua wanita, banyak orang kata, apa? Nak bertanding? Alamak, takut nanti merosakkan UMNO. Itu saja. Kalau benar-benar mahu membantu pergerakan wanita, sama-sama bersama, tak ada masalah. Dan dalam pergerakan wanita sekarang ini pun ramai. Kita ada Datuk Rosni, ada, saya ingat tak silap saya ada 5-6 orang peguam. Kalaulah Datuk Noraini tak perform, kalaulah Datuk Noraini ni orang kata macam lalang, saya tak tahulah. Tetapi kalau dia masih lagi boleh memimpin, sokonglah. Kalau nak diganti pun gantilah dengan macam Datuk Azalina Osman, peguam juga, ataupun Datuk Rosni, ataupun Datuk apa yang daripada Maran tu. Banyak ramai lagi pelapis-pelapisnya. Apakah ni Saudara Rahim Koeng dia kata, teringatlah isu AP. Ini keadaannya. Sebut Tan Sri Shahrizad, teringat. Orang teringat benda ini bukanlah sesuatu yang baik. Saya haraplah Kak Ijat, walaupun dah hantar borang, ingat saudara, saya sekadar ingin menyedarkan ahli-ahli UMNO, khususnya saudara yang begitu seronok nak adakan pemilihan, nak tukar itu, nak tukar ini. Saudara kena ingat saudara, pilihan raya yang lepas kita tewas di 7 buah negeri. Terterap dok, ataupun tergolek dok kita di 7 negeri. Negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Selangor, Melaka dan Pulau Pinang. Tidak ada satu kursi parlimen pun UMNO menang. Cukup-cukuplah untuk kita meneruskan perbalahan. Jangan berbalah di Keluang, jangan berbalah dalam pergerakan wanita, jangan berbalah dalam pemuda dan sebagainya. Jangan amalkan politik-politik yang bertentangan dengan susun atur yang telah ditetapkan.
Saudara kena ingat, daripada sejak tahun 1978, dia trend kita bukan trend menaik. Memang ada ketikanya naik. Saudara, tahun 1978, UMNO Barisan Nasional menang 131 kursi parlimen, saudara. Tahun 1982, 5 tahun kemudian, kita menang 132, naik tambah 1 kursi. Tahun 1986, 4 tahun kemudian, kita tambah lagi 148 kursi. Tapi tahun 1990, apabila berlakunya perbalahan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir waktu itu, daripada 148 menghuyup terus kepada 127. Cuma nasib baiknya masih lagi dapat 2/3. Saudara, 1990. Kemudian bila Dr. Mahathir berhenti, ada keregaan. Tahun 1995 1995 masih lagi 162. Tahun 1999, rakyat sudah pun memperlihatkan gambaran mereka tak mahu dengan Dr. Mahathir, susut balik pada 148 kursi. Dan bila Dr. Mahathir berhenti, kita mengadakan pilihan raya 2004. Itulah kegemilangan paling besar UMNO menang apabila melihat ketenangan, disantuni, muafakat bersama. UMNO Barisan Nasional dapat 198 kerusi. Saudara, yang terbesar. Tapi bila datangnya budak mata sepit tu, budak hitam, the fourth floor boys, pilihan raya 2008, UMNO merosot 140 kursi. Dan berterusan 2013 tinggal 133 kursi. Pilihan raya yang ke-14 tahun 2018. Jangan lupa, Khairi yang cakap banyak lah. Dia waktu itu ketua pemuda. UMNO cuma dapat 79 kursi dan hilang kuasa, dianjung kuasa Seri Perdana. Jangan lupa, saudara. Dan pada pilihan raya yang lalu, kita cuma mampu, Barisan Nasional cuma dapat 30 kursi saja. Apakah trend ini mahu kita biarkan mengelonsor dan terus mengelonsor? Saya bercakap terus terang, saudara, dalam ini kita kena kaji, kena lihat badan diri kita sendiri, saudara. Sebab saya lihatlah, kononnya kata Khairi tadi, saya dengar juga dalam wawancaranya dalam beberapa media sosial, dia kata orang Melayu menjauhkan diri UMNO kerana jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Saya kata bukan itu alasannya. Mereka menjauhkan diri dulu waktu kamu juga jadi calon. Kamu duk balon UMNO bagai narak. Sebab kena ingat, jawatan presiden, timbalan presiden ni 95% perwakilan dan pimpinan agung UMNO dah setuju. Jangan ada pertandingan, nak cari ketenangan. Jadi dibangkitkanlah. Tak ada lain lah kerjanya nak membalon saja, sebab dia kenakan tindakan disiplin dan sebagainya. Jadi dalam keadaan begini, saya haraplah warga UMNO peringkat akar umbi sedar. Nak bertanding boleh, tapi jangan sesekali mengujudkan boykot, memboykot, komplot, orang itu, orang ini. Sudahlah. Saya haraplah warga akar umbi menyantuni kepimpinan yang ada hari ini, yang kalau mereka benar-benar tidak melaksanakan tugas dengan baik, tak ada masalah, kita tukar. Kalau mereka mengamalkan suasana hanya untuk mengisi tembolok masing-masing, sudah sampai masanya kita ubah. Tetapi jangan sampai UMNO mengalami nasib lebih teruk lagi di masa mendatang. Jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.